Okey, baik, kita pergi kepada soalan 2013. Nombor 11 ni dia kata rajah di bawah menunjukkan trapezium PQRS. Hitung sudut, pertama sekali soalan dia hitung sudut QPR. Okey, QPR. So QPR dekat sini lah. QPR sini kan. Okey, so QPR. So apa yang kita kena buat? Kita tengok dulu ada tak pasangan. Maksud cikgu, kita nak tengok kita nak buat sin rule ataupun cos rule. So kita check dulu. Okey, yang ni tak, yang ni dengan ni tak ada pasangan, tak apa, normal, biasa, satu tak ada, satu ada. Okey. Kita check yang satu lagi untuk gabungkan mereka. Satu lagi yang ni tak ada, yang ni ada. So bermaksud kita tak boleh guna sin rule lah. So apabila kita tak boleh guna sin rule, cara yang paling senang adalah kita guna cos rule lah. So A cos rule, A1 bermaksud kita nak yang ni, so kita anggaplah kita nak sudut apa? Sudut QPR lah kan. So QPR, so kita dapat situ pasangan QPR adalah 5. So 5 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2, 7, 4 cos sudut QPR. Okey, lepas tu kita pun kira lah. Kita kira dia, jadilah dia berapa? 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, so 1 lah. 25 sama dengan apa tadi? 65 tolak 2, guna kalkulator jangan penikmat. Okay. 56 cos QPR. Okay, so sekarang 25 tolak 65 sama dengan negatif 56 cos sudut QPR. Okay. So kita pun dapatlah 25 jadi 40 kan. Okay, 40 negatif 56 cos sudut QPR. So kita akan dapat cos sudut QPR sama dengan 40 bahagi 56. So kita pun ambil kalkulator lah. Kecil kita ambil kalkulator, shift cos 40 per 56. Okey, 44.42 lah. Okey, so kita dapat sudut QPR sama dengan 44.42. 44.42. Okey, 44.42. Sini kita akan dapat berapa tadi? 44.42. Okey, seterusnya dia kata panjang dalam cm bagi PS. Mana PS? Oh, yang ni dia nak PS. Dia nak yang ni. Okey, dia nak yang ni. Okey, sekarang bila kita nak cari PS, perkara yang paling senang kita tengok dulu. Kita tengok yang mana kalau kita nak cari dia punya length dia, kita tengok kedudukan dia sebenarnya atas dengan bawah tu, SR dengan PQ tu adalah parallel kan. So apabila parallel, kalau sini 44.42, sini automatik pun dia akan jadi 44.42 sebab dia parallel. Okey, so bila parallel kita tengok, boleh tak aku cari? Boleh lah. Kita pun dapatlah sini pasangan dia sini, satu lagi sini pasangan dia. So A2, macam mana kita nak cari A2 tu? Apa yang kita nak? Kita nak adalah panjang kan, maksudnya PS kan. So PS ke atas lah. PS per sin 44.42 sama dengan 7 per sin 110. Okay, ambil kalkulator. 7 bahagi sin 110 darab dengan sin 44.42. Dapatlah 5.214. Okay.
ES kita akan dapat 5 point berapa tadi? 214. Okey, dah. Lepas tu kita pergi pula kepada B. Soalan B1 ni dia kata garis lurus PQ dipanjangkan ke Q prime dengan keadaan QR sama dengan Q prime R. So kita tengok dekat berulang dia kat mana? R kan? R yang berulang. So kita pacakkan pensel kita dekat sini. Okay, kita ambil yang paling pendek dengan R lah. Dengan Q lah yang paling pendek kan. So kita ambil jangka lukis. Paling senang jangka lukis lah. Sebab kita nak bagi dia sama panjang kan. So pusing. Yang terkena itulah dia punya. Saya ingat lah cikgu punya. Padam sikit. Okay, kalau dia kata dipanjangkan, maksudnya PQ dipanjangkan tu kita panjangkan lagi. So apabila kita pusingkan dia akan dapat lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay, sini dia Q. Okay, so dia punya Q kat situ lah. So dalam arti kata lain, trapezium yang kita akan dapat nanti dia dalam keadaan gini. Dia nak trapezium ni kan, PQRS kan, PQR, sini S, sini P, sini gini, Q. Aduh, Parkinson pula. Okey. So segitiga yang kita akan dapat segi empat ataupun trapezium yang kita akan dapat macam inilah bentuk dia. Okey. So last kali adalah B2 ni. B2. Macam mana kita nak kira B2? Kita pun tengok. Okey. B2 adalah dia nak luas QQR. Maksudnya QQR lah. Ni R, sini 5, sini Q, sini Q. Okey, paling senang apabila kita nak cari luas, kita tahu dah 1/2 AB sin C lah kan. So paling senang kita tengok ni ada panjang, ni ada panjang. Paling senang cari sudut sini. Okey, macam mana kita nak cari sudut kawasan sini? Ataupun kita beralih kepada diagram asal dia. Sinilah kita yang nak cari kan. Kita nak cari sini. Tukar sikit. Okey, kita nak cari sini. Macam mana kita nak dapatkan nilai kawasan sini? Okey, senang je cara dia. Cara dia yang pertama adalah kita boleh cuba dapatkan melalui kawan dia. Kawan dia yang mana? Yang ni. Kita cuba dapatkan yang ni. Apabila kita dapat yang ni, kita akan dapat yang ni. Apabila dapat yang ni, kita akan dapat yang ni. Dan seterusnya kita akan dapat yang ni secara automatik. Okey. So macam mana nak dapatkan sini? Nak dapatkan sini senang. Okey, kita tengok kita padam sikit lah serabut. Okay. Sini 4.42 tadi kan. Okey, so ini pasangan dia. Ini pasangan dia. Ini pasangan dia. So maksudnya sudut sudut PQR over 7 sini sama dengan sin 44.42 per apa? 5. Ambil kalkulator. Mana kalkulator kita? Kalkulator kita, alihkan dia sikit. Pergi ke sini. Ialah dia isi sin 44.42 bahagi 5 darab 7. Shift sin answer. Kita akan dapat 78.49. 78.49 kat sini. Okey. Tetapi yang kita dapat 78.49 ini adalah dalam keadaan tirus. Sedangkan Q yang kita tengok ini adalah Q yang dalam keadaan cakah. Okey, bila dalam keadaan cakah sebenarnya kita dapat 78.49
Okay, sudut PQR sama dengan 78.49. 78.49. So kita pun tengok 78.49 tak layak duduk di kawasan sini. Sebab apa tak layak? Sebab dia dalam keadaan second quadrant ataupun dalam keadaan sudutnya adalah keadaan cakar. So apa yang kita buat? Kita ambil 180 tolak answer. So sini sebenarnya nilai dia sini, okey padahlah. Sini nilai dia adalah 101.51. Sini nilai dia 101.51. Automatik yang sini akan jadi 78.49. Automatik akan jadi 78.49. So 78.49, sini pun 78.49. Ambil kalkulator lagi. 78.49 darab 2. 180 tolak answer. Kita akan dapat sini, kita akan dapat automatik 23.02. Dapat dah sini 23.02. So gunalah formula kita 1/2 darab 5 darab 5 darab sin 23.02. Kita dapat apa? Okay, ambil kalkulator. 1/2 darab 5 darab 5 darab sin 23.02. Tutup ya. Dapatlah dia 4.889 cm square ataupun kuasa 2 dapat. Tapi dalam pixel tengok gini. Salah. Okey, sorry. Ini ya. Okey. Exam kita tak berat gini ya. Bila kita buat hashtag gini menunjukkan kita ada exact value lah. So bila exact value pemeriksa akan anggap ini jawapan akhir awak. So katakanlah kita sepatutnya kita dapat markah daripada sini, markah penuh. Kan? Katakan sini markah kita adalah markah penuh. Tapi disebabkan kita buat hashtag kat sini, pemeriksa dah tak boleh ada option lain untuk bagi markah penuh ke awak. Sebab dia anggap ini adalah jawapan akhir awak. So beringat nanti jangan buat hashtag. Okey. Terima kasih.